Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana orang kata perjalanan DAG daripada tahun 2016 sehinggalah sekarang? DAG ni sendiri atau dikenali sebagai Das Abdul Global Sendirian Berhad bermula 24 Februari 2016. Syarikat ini ditubuhkan oleh Tuan Das Abdul dan isterinya Puan Sapinah Muhammad di Parit Raja Johor. Pada 2016 tu kami berada di satu kawasan mana di Tanah Merah Kelantan. Januari ke Februari macam tu, Tuan Das Abdul ni dia nak berpindah. Ke mana dia tak beritahu. Pada masa tu isteri beliau berpantang dalam masa 40 hari kot. Anak dilahirkan dan Lily tu dia orang berpindah. Lepas dia orang pergi tu, berpindah tu, kita orang lost contact dalam masa setengah bulan hingga sebulan jugalah. Lepas tu tiba-tiba dia muncul dengan nombor phone baru. Dia beritahu sekian-sekian dia berada di Parit Raja dan sekarang ni dia cuba buat bisnes. Sebelum dengan DAG ni, permulaannya dia nak buat Das Abdul Fun House, permainan super duper. Dia nak buat dalam satu tengah-tengah tapak pasar malam ke uptown macam tu lah. Mereka ditipu dulu. Dia buat satu paperwork, pasar malam tu bersetuju menerima paperwork dia dan pasar malam tu cakap dia orang akan bagi feedback dalam masa sebulan. Tetapi selepas sebulan tiada feedback. Dan apabila Tuan Das dengan family ni pergi ke pasar malam tersebut, pengusaha tu sendiri dah ambil paperwork tu dan jalankan idea perniagaan yang paperwork Tuan Das buat tu. Jadi kecewalah mereka, tak tahu nak buat apa. Sebab tu mereka masa tu memang tak ada pekerjaan, hanya berniaga je dan masih mencari-cari apa perniagaan yang mereka ingin lakukan. Laser tag, macam paintball tapi dia laser tag. Itu pun salah satu idea dia juga. Kemudian yang ketiga, seingat saya adalah pepper spray, penyembur lada. Big Daddy pepper spray macam tu lah. Dah ada produk, tapi Alhamdulillah tak berjaya. Sehinggalah dia berjumpa dengan bantal. Dia kata dia bermula dengan apa yang ada di tangan, di mana dia mendengar satu video daripada mentor dia iaitu Datuk Dr. Haji Azizan Osman buat apa yang ada di tangan. Sebelum ni beliau adalah seorang, orang kata apa, manager resort. Jadi dia dah familiar dengan barang-barang hotel. Resort mereka menggunakan barang-barang hotel. Itulah maksud dia menggunakan apa yang ada di tangan. Dan pada malam itu memang dia pegang bantal dekat tangan dia. Jadi bantal yang dia pegang tu adalah bantal yang dia bawa daripada resort. Dia dapat satu idea, kenapa aku tak buat benda yang aku dah tahu, iaitu barangan keperluan hotel. Pada malam tu juga Puan Sabina cakap okey. Pagi besok tu mereka terus ke KL untuk ambil supplier. Dia orang memang dah kenal supplier sebab sebelum ni Tuan Das adalah pengusaha resort. Dan balik mereka ber-CBS. Mereka buka CBS, bayar tapak CBS RM15 tak silap saya. Mula-mula excited, lepas tu tak laku. Sehinggalah malam barulah ada orang beli 20 biji tak silap saya bantal pada malam tu. Masa tu dia pergi daripada Parit Raja, dia ulang alik ke KL untuk ambil barang. Dia pernah juga bungkus bantal di dalam hotel. Bila dia datang KL nak belajar, bantal tu dapat order yang banyak. Dia orang tidur dekat hotel dekat KL. Jadi supplier hantar dekat lobby hotel ke kat bawah hotel ke, dia orang masuk beratus-ratus biji bantal. Puan Sapinah tak silap saya yang bungkus bantal-bantal tu. Okey, selepas dah CBS, dah ulang alik daripada Parit Raja KL, Parit Raja ke KL, orang kata apa, perjalanan tu jauh, letih, mungkin makan masa yang lama. Jadi mereka sekeluarga ni ambil keputusan untuk cari rumah yang sekitar Lembah Kelang. Daripada kenalan dia suggest kepada Tuan Das dan family ni cuba tengok di Semenyih. Perpindahan daripada Parit Raja ke Semenyih disebabkan Semenyih ni tempatnya tidak terlalu sibuk, bukan kawasan jam, kos pun tak tinggi. Dia orang pindah ke Semenyih, sewa rumah di Semenyih, di mana pada awalnya sebiji rumah Tuan Das dan satu family hanya duduk di bilik atas dan bawah penuh dengan bantal untuk dijadikan store. Pada masa tu dah start dengan sistem ejen. Rakan-rakan terdekat kita orang lah dulu yang menjadi ejen. Macam saya di Tanah Merah. Pada awalnya bantal DAG ni bukan macam sekarang ni, dah siap dengan logo, dengan siap ada apa, tak ada, kosong lagi. Selepas kosong barulah ada logo kecil tak silap saya, Das Abdul Global, kecil je hanya tulis. Kemudian barulah masuk bank, ada plastik dan lah ada brand, sehinggalah macam sekarang ni. Alhamdulillah. Pada masa tu pun saya tengok DAG ni memang kata apa, dia shoot dengan cepat. Tak sangka jual bantal secara online. Pada zaman tu saya ingat tak ada lagi lah syarikat yang menjual bantal secara online ni, melainkan hanya DAG saja. DAG ni pencetus, jadi fenomena. Pada masa itu mereka masih berdua. Dan kemudian sewa rumah satu lagi di depan dia, disebabkan rumah yang disewa kali yang pertama tu dah tak muat, dah tak cukup, bantal dah penuh. Sehinggalah orang kata apa, dia tambah tim, dia tambah staff. Dia kenal lah salah seorang daripada penduduk Semenyih ni, iaitu Tok Man yang run bahagian operation pada masa tu. Hujung 2016, bulan 12 kot seingat saya, 11-12, dia orang masuk join
Mood Republic tak silap saya, DPWTC. Pada masa tu startlah bergambar-gambar dengan artis. Jadi nama DAG ni orang kata apa, makin terkenal. Dan pada masa tu bos tu pun ejen-ejen yang pada awalnya dulu datang tolong menjual dekat situ. Hujung 2016 nak ke 2017 ni dia orang tambah satu lagi gudang di Bandar Rincing Section 2. Bukan gudang, rumah kedai. Rumah pertama tu dah jadi sepenuhnya rumah. Rumah kedua tu jadi store. Dan yang ketiga rumah kedai Bandar Rincing. Dah ada 2 tingkat. Jadi boleh orang kata isi bantal lagi banyak lah. Masa tu masih lagi bertiga. Dan awal 2017 juga DAG sewa gudang satu lagi. Gudang yang lagi besar. Gudang, dan nampak gudang yang sekarang ni, yang ada dalam gambar-gambar page DAG ni gudang pertama yang DAG sewa. Gudang ni belum masukkan bantal lagi. Apa yang dia buat, dia tambah dulu staff. Benda betul yang Tuan Das buat adalah dia cepat-cepat tambah tim. Kemudian run lah. Pada masa tu dekat rumah pun ada barang, rumah kedai pun ada barang, dan dekat gudang pun ada barang pada masa tu. Dan ejen-ejen dah bermula datang ramai. Benda ni dia dah merebak ke seluruh Malaysia. Sebab masa tu memang menjadi fenomena sangat jual bantal secara online. Cabaran pada masa tu orang kata bantal hotel ni bantal second hand ke daripada hotel. Itu salah satu cabaran lah. Tapi bila zaman sekarang ni sebut bantal hotel, orang dah tahu bantal tu adalah bantal baru. 2017 4 orang staff, sehingga Ogos tak silap saya mereka tambah lagi tim designer, kemudian masuk copywriter, sehinggalah sekarang tak silap saya tim DAG dah ada hampir 50 orang lah. Satu lagi perspektif yang kita dapat terima kan, yang kita selalu terima, jual bantal ni bukan macam jual makanan. Orang beli sekali, orang tak beli dah. Aku pun tak pernah beli bantal. Macam tu orang kata apa, pandangan pada masa tu. Tapi Tuan Das ni orang kata apa, semangat dia sangat kuat. Dia memang seorang yang vision dia tinggi. Impian dia nak tengok bukan dia je berjaya, dia nak tengok tim-tim berjaya. Pada DAG dah run 5 tahun ni, walaupun dia bergelar founder, DAG dah terkenal, tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan pada masa itu pergi rumah dia, tak ada apa tau. Hanya ada meja IKEA yang 4 segi tu, yang kecil, yang biasa tu, TV, meja Tesco, dapur. Tu je. Pada awal tu dia tak pentingkan dia tau. Dia pentingkan nak grow brand DAG dulu. Dan dia pun tidak beli apa-apa kereta lagi. Apa yang dia buat, dia beli dulu kereta kepada ejen-ejen dia. 2018 Velfire cabutan kepada ejen. Dia beli Velfire dulu ke ejen, baru dia beli Velfire kepada dia. 2019 Ford Ranger. 2020 Alza dan juga BRV. Barulah dia beli Mercedes kepada dia. Pada 2017 juga DAG dah mula ada billboard. Bermula dengan 10 billboard, 2018 tambah lagi, 2019 tambah lagi, lebih 70 billboard lah tak silap saya, dan berada di seluruh Malaysia. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya penceritaan bagaimana tertubuhnya DAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.